Okey, baik. Apa yang telah kita pelajari sebelum ini, cikgu? Okey, so kita recap balik apa yang telah kita pelajari dalam bab yang kedua ini. Terus terang cikgu cakap, bab yang kedua ini sangat luas. Okey, banyaknya sangat, cikgu. Memang. Sebab memang sangat. Okey, baik. So, kita lihat bahawa apa yang kita telah pelajari daripada bab yang kedua ini, iaitu yang pertama sekali bertajuk kebangkitan nasionalisme. Dan bab ini dimulakan dengan definisi, iaitu apakah maksud nasionalisme. Ingat, nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Begitu juga tentang semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan untuk menentang penjajahan. Selain daripada itu, nasionalisme juga adalah bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. So itu tiga maksud nasionalisme. Dan kita tahu bahawa nasionalisme ini dia berbeza antara zaman dengan zaman dan juga berbeza dengan negara lain yang lain. Dan beberapa tokoh telah berpendapat bahawa seperti nasionalisme dia ada takrifan lain. Contoh macam Hans Kohn kata nasionalisme adalah gerakan yang letakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya sahaja. Begitu juga Profesor William Arrof kata berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme Melayu disebabkan ancaman sekularisme barat dan juga imperialisme barat. Kemudian Dato' Onn Jaafar kata sebenarnya nasionalisme ini adalah berkaitan dengan kita sendiri yang nak menzahirkan, nak menjadikan satu bangsa sebagai bangsa yang kuat dan mengambil tempat di sisi bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi kata bahawa nasionalisme ni iaitu berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan dan semua tenaga mestilah ditumpukan untuk mencapai mencapai perpaduan dan sebagainya. Dan juga R. Sundaralingam kata nasionalisme ialah fenomena sejagat lah, fenomena seluruh dunia yang ingin menubuhkan sesebuah negaranya sendiri. Begitu juga dengan Profesor Datuk Zainal Abidin. Dia kata nasionalisme ni sebenarnya dah lama dah, sejak daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dan Profesor Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim kata nasionalisme ini merujuk kepada perjuangan orang Melayu mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. So itu takrifan para pendapat tokoh-tokoh masing-masing lah. Baik, daripada situ kita telah masuk kepada 2.2 iaitu idea nasionalisme di Barat, di mana kita telah lihat 3 negara. Yang pertama iaitu di England bermula dengan Revolusi Keagungan pada tahun 1688. Di mana Revolusi Keagungan ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat, sehingga menyebabkan Raja James kedua yang berkuasa monarki itu telah melarikan diri ke Perancis dan England telah diteruskan pemerintahannya oleh Mary II dan juga William of Orange. Dan ini adalah dikatakan Revolusi Keagungan kerana ianya berlaku secara aman. Dan kita telah belajar juga tentang Revolusi Amerika, di mana orang-orang Amerika telah menentang penjajahan British. Kerana apa? Kerana British telah mengutip cukai. Mengutip cukai tanpa mengambil tahu tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang Amerika. Jadi oleh sebab itu mereka telah boykot, orang-orang Amerika telah boykot dan juga telah menentang semua cukai-cukai yang dikenakan itu. Dan berlakulah beberapa peperangan dan pada akhirnya British akui kemerdekaan Amerika itu pada 1776. Kemudian Revolusi Perancis yang telah dicetuskan oleh golongan-golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau tu dan juga Voltaire.
dan mereka telah memperjuangkan idea untuk meletakkan suara rakyat sebagai lebih tinggi daripada suara raja dan para pembesar ataupun raja dan golongan-golongan bangsawan. Sebab itu Raja Louis telah digulingkan dan telah terbentuklah Republik Perancis. Tu revolusi Perancis. Itu daripada tiga negara inilah maka berkembangnya nasionalisme di Asia yang bermula di India, di mana kita tahu bahawa nasionalisme di India 2.3 ni, nasionalisme di India berlaku kerana apa? Kerana penentangan penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme barat. Maknanya senang cerita, orang-orang India menentang British kerana British telah menjajah India. Bermula dengan penentangan Dahagi India, kemudian diteruskan juga oleh Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Kemudian diteruskan lagi dengan INC dan juga Liga Muslim. Dan menonjolnya watak Mahatma Gandhi yang telah menjadikan Satyagraha sebagai pegangan. In the end, pada tahun 1947 telah terbentuk dua buah negara, iaitu India dan juga Pakistan yang merdeka daripada penjajahan British. So itu India. Bagaimana pula dengan di China, cikgu? Kalau di China kita tahu penentangan orang-orang Cina terhadap pemerintahan dinasti Manchu, iaitu Manchuria. Kenapa dinasti Manchu ni, cikgu? Kerana dinasti Manchu ni lemah. Dan sebab dianggap orang luar dan kehilangan mandat. Dan masyarakat Cina sendiri hilang kepercayaan kerana apa? Gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Dan ini menyebabkan tokoh-tokoh seperti Dr. Sun Yat-sen dengan menggunakan 3 prinsip rakyat, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial, untuk menentang dinasti Manchu dan memulakan revolusi China. Dan revolusi China 1911 menyebabkan pemerintahan dinasti Manchu itu berakhir dan muncullah pemerintahan Republik di China. Begitu juga di nasionalisme di Empire Uthmaniyah dan juga Mesir. Tidak. So ada persoalan, adakah protes dikira sebagai nasionalisme? Tidak. Protes ialah tindakan. Tindakan penentangan. Tindakan penentangan tidak semestinya nasionalisme. Tindakan penentangan mungkin juga sebenarnya kerana tidak berpuas hati dengan sesuatu keadaan ataupun dasar. So dia tidak ada kita kata sebagai itulah dia nasionalisme. Tidak. Protes hanya tindakan sahaja, ya. Baik. So nasionalisme Empire Uthmaniyah dan Mesir diwujudkan gerakan Islah dan gerakan Pan-Islamism, di mana gerakan Islah untuk menyedarkan masyarakat tentang marilah kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Manakala gerakan Pan-Islamism untuk memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. So ini berkaitan dengan nasionalisme di Empire Uthmaniyah dan Mesir melalui gerakan Islam dan gerakan Pan-Islamism. Di Jepun kita tahu bahawa Jepun dia telah berlaku nasionalisme kerana apa? Kerana melalui pembaharuan yang dilakukan oleh Mikado Meiji untuk apa? Untuk mengelak daripada dijajah oleh barat. Jadi sebab itu berlaku pemulihan Meiji, dan pemulihan Meiji menjadikan Jepun negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia. Tapi oleh sebab kerana apa? Nasionalisme yang melampau menyebabkan Jepun pula menjadi kuasa penjajah di Asia. Jadi itu yang kita telah lihat di Jepun. Dan selesai di Asia ada 4 negara. Iaitu di mana? Iaitu kita telah lihat di China, di India, kemudian di Jepun dan juga di Mesir dan Turki Uthmaniyah. Itu 4. Daripada Asia, nasionalisme dilihat di Asia Tenggara, iaitu
mula-mula di Filipina. So ini 2.4, kita dah tengok nasionalisme di Filipina yang dibawa oleh tokoh ini, iaitu Jose Rizal. So Jose Rizal ini telah melakukan gerakan propaganda, namun gerakan propaganda itu tidak berjaya, maka diteruskan pula Andres Bonifacio dan juga Emilio Aguinaldo. Jadi dengan kekuatan mereka, mereka berjaya menghalau Spanyol, sebab Spanyol adalah penjajah Filipina. Namun bila berjaya menghalau Spanyol, masuk pula Amerika. Jadi Amerika pula menjajah Filipina, namun usaha-usaha diteruskan sehingga akhirnya Filipina pun merdeka. Tidak sebenarnya. Sebenarnya apabila Jepun sampai ke Indonesia, sebenarnya orang-orang Belanda telah pun melarikan diri. Sama spesies macam British. Bila Jepun sampai ke tanah Melayu, British lari. Bila Jepun sampai ke Indonesia, Belanda lari. Jadi itu memudahkan untuk tentera-tentera Jepun menguasai tanah Melayu dan juga Indonesia. Baik. Kemudian kita baru-baru ni dah lihat tentang nasionalisme di Burma, iaitu di Myanmar, di mana kita telah lihat tentang perjuangan golongan kelas menengah, Sami Buddha dan juga Takin. So itu yang berlaku. Semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia, mereka tidak mendapat bantuan Jepun sebab Jepun waktu itu dah kalah. So perjuangan kemerdekaan sebenarnya Jepun tidak membantu apa-apa. Jepun telah kalah dan balik. Sebelum dia kalah tu, Belanda memang tak ada kat sini. Dan akhirnya Soekarno yang telah isytiharkan kemerdekaan Indonesia. So tidak ada pembabitan Jepun dalam membantu orang-orang Indonesia menentang Belanda. Tidak ada dia. Baik. Kemudian kita telah lihat juga nasionalisme di Vietnam, di mana perjuangan berkaitan dengan menentang penjajahan Perancis di Vietnam. Dan inilah watak-wataknya seperti Ho Chi Minh, yang mana akhirnya Vietnam telah terbahagi kepada dua, iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Jadi itu yang kita telah lihat. Cikgu tahu ramai yang sebenarnya kata, cikgu, padatnya fakta ni. Don't worry. Kita akan buat satu persatu apabila kita buat nota sama-sama nanti. Jangan risau, nota kita akan buat sama-sama. Vietnam sebenarnya terbagi pada dua. Vietnam sebenarnya terbagi pada dua, iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ya, betul, macam Korea Selatan dengan Korea Utara. Cuma, sama juga, Vietnam Utara dikuasai oleh komunis, manakala Vietnam Selatan dikuasai oleh demokrasi, iaitu dikuasai oleh tentera Britain dan juga Amerika. Dan Soviet Union banyak mempengaruhi Vietnam Utara. So sebab itu dua tu Vietnam maju, nak kata Vietnam maju tak juga. Sekarang ni Vietnam dia semakin berkembang kerana Vietnam telah menjadi pusat ekonomi, di mana banyak belum maju lagi tapi going on. Kerana apa? Kerana banyak syarikat-syarikat barat telah buka kilang dan pejabat di Vietnam. Kenapa? Kerana kita kata sebagai upah buruh, upah ataupun gaji buruh di Vietnam lebih murah daripada Malaysia. Sebab itu banyak kilang-kilang yang telah buka di Vietnam kerana upah gaji buruh yang lebih murah. Sebab itu mereka balik ke sana. So Vietnam telah menjadi tumpuan. Baik. Jadi kita nak lihat tentang nasionalisme di Indonesia. Jom kita sambung tentang di Indonesia. Baik. Di Indonesia ni memang berbeza sedikit. Kerana nasionalisme di Indonesia ni, sebab Indonesia ni dah lama tau. Dah lama dijajah oleh Belanda. Lama, beratus tahun. Jadi oleh sebab itu mereka tidak melakukan penentangan secara berdepan, tetapi mereka hanya menuntut
Berkaitan dengan apa? Contohnya nasionalisme di Indonesia ni berkisarkan tentang isu pendidikan. Kerana bagi mereka, bagi rakyat Indonesia, pendidikan akan dapat mengubah nasib rakyat. Okay, akibat daripada penjajah Belanda. So dia kata apa? Kalau kita nak bebas daripada penjajahan, kita kena beri pendidikan, ilmu, sekolahkan semua anak-anak di Indonesia. Dan ini bermula dengan seorang tokoh yang dipanggil yang bernama Raden Ajeng Kartini. Ini nama kena ingat mana orangnya? Ini orang dia. Seorang wanita. Ya, Raden Ajeng Kartini. Dan cikgu pernah menonton beberapa filem Indonesia seperti yang bertajuk Kartini dan sebagainya. Memang berkisar tentang kehidupan dia. Memang kehidupan dia memang kesian. Namun begitu, dia ni sebenarnya anak golongan pembesar tau. Anak-anak golongan pembesar, tetapi dia bersemangat untuk membantu rakyatnya bagi memberi pendidikan. Dia buka sekolah, dia mengajar. Ni Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini telah mempelopori ataupun telah mencetuskan perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Terutama sekali karya Kartini. Kartini ni dia menulis tau. Surat-surat yang diutus kepada rakan-rakannya di Eropah. Dia ada kawan-kawan di Eropah. Telah dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang. Sebab Raden Ajeng Kartini, dia golongan pembesar tau. Bila dia golongan pembesar, rumah dia selalu pegawai-pegawai Belanda datang dan berbual dengan bapak dia. So bila diorang berbual, kebanyakannya mereka boleh berbual dalam bahasa Belanda tau. Jadi termasuklah juga Raden Ajeng Kartini ni boleh berbahasa Belanda. So bila boleh berbahasa Belanda, dia adalah kawan-kawan anak-anak golongan-golongan anak-anak pegawai-pegawai Belanda ni yang dah balik ke Belanda. So dia sering berutus surat dengan anak-anak pegawai Belanda ni. Jadi daripada situlah surat-surat itu telah dikumpulkan. Jadi dibukukan menjadi Hilang Gelap Terbitlah Terang. Dan karya ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris berjudul Letters of a Javanese Princess. Jadi karya ini, apa cerita dalam surat-surat ni cikgu? Dalam buku ni, dia cerita pasal apa tau? Pasal dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Macam mana tu cikgu? Kamu tahu kan sebenarnya Belanda ni memang dia memang diskriminasi. Diskriminasi ni maknanya dia asingkan. Yang boleh pergi sekolah hanyalah anak-anak golongan pembesar di Indonesia. Orang rakyat biasa tak boleh pergi sekolah. Jadi ini telah menunjukkan bahawa Belanda telah menindas penduduk-penduduk Indonesia. Dan ini menyebabkan bangsa Indonesia mundur. Jadi sebab itu Raden Ajeng Kartini telah menulis bahawa perlu ada perubahan. Jadi kesedaran nasionalisme ini telah berkembang dengan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun. Dan orang yang kita kata pihak yang kedua selain daripada Raden Ajeng Kartini ni iaitu seperti pertubuhan Muhammadiyah. Yang mana Muhammadiyah ni untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme barat. Jadi gerakan nasionalisme ini menjadi semakin radikal dengan tertubuhnya parti-parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Sarekat Islam, kemudian juga Parti Komunis Indonesia dan juga Parti Nasionalis Indonesia. Dan Soekarno kalau kamu ingat Soekarno sebenarnya adalah seorang presiden pertama Indonesia. Ini dah dia orangnya, Soekarno, presiden Indonesia yang pertama. Soekarno ejaan dia SOE. Sebutan dia Soekarno. Jangan kau sebut Soe pula, kan?
jadi Soekarno. Dan kita lihat, pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia telah melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme. Maknanya telah melahirkan satu ikrar, iaitu Sumpah Pemuda. Kami pemuda-pemuda bersumpah. Mana dia, cikgu? Inilah dia, Sumpah Pemuda. Dia ada 3 Sumpah Pemuda. Soalan pernah tanya daripada sini, soalan trial SPM. Dia tanya apa tahu? Apakah yang dimaksudkan, apa yang dibawa, apakah intipati Sumpah Pemuda yang diwar-warkan oleh kita kata sebagai Kongres Pemuda Indonesia. Tengok Sumpah Pemuda. Pertama, kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, iaitu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, iaitu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, iaitu bahasa Indonesia. Nampak tak? So, ada yang bertanya, cikgu, bertumpah darah tu maksudnya apa? Bertumpah darah. Baik. Kawan tak tengok ke tentang lagu Negaraku? Negaraku, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Nampak tak? Tumpah darah tu maknanya apa? Tanah di mana kita dilahirkan dan di sinilah kita nak untuk mati. Jadi bertumpah darah tu maknanya kami semua mengaku bahawa kamilah sama ada hidup atau mati, kami di tanah ini. Mengaku bertumpah darah yang satu, iaitu tanah Indonesia. Tanah kami mana? Tanah Indonesia. Itu sebenarnya maksud bertumpah darah. Mengaku tanah tumpahnya darah mereka, iaitu tanah Indonesia. Mengaku berbangsa satu, iaitu bangsa Indonesia. Dan juga menjunjung bahasa persatuan, iaitu bahasa Indonesia. Sebab itu kalau kamu pergi ke Indonesia, kalau katakan sana ada orang Cina ke, ataupun orang keturunan Cina ataupun orang keturunan India, mereka tidak akan mengguna nama India atau nama Cina. Mereka akan gunakan nama Indonesia dalam bahasa Indonesia. Contohnya banyak pemain-pemain badminton di Indonesia dulu-dulu banyak sebenarnya adalah keturunan Cina. Contohnya apa? Contohnya Ardi Wiranata. Kemudian juga ada banyaklah nama. Banyak nama pemain-pemain badminton Indonesia sebenarnya adalah keturunan Cina. Tapi dia tak pakai nama Cina. Dia pakai nama Indonesia, iaitu Ardi Wiranata contohnya. Nampak tak? Mereka tekankan bahawa pentingnya nama pun sendiri pun kena guna nama Indonesia. Jadi itulah kita kata sebagai bagaimana mereka mengagungkan bahasa Indonesia mereka. Mereka tak dibenarkan orang-orang keturunan Cina, keturunan India di Indonesia tidak dibenarkan untuk menggunakan nama dalam bahasa masing-masing. Tak boleh. Kena guna bahasa Indonesia. Jadi macam mana? Agak-agaknya boleh diamalkan di Malaysia tak? Agak-agaknya boleh tak diamalkan di Malaysia? Boleh tak agak-agaknya? Contoh. Kalau macam ya betul. Contoh macam kita ambil contoh. Contoh macam Sinden. Kita ada Sinden, pelajar India, salah seorang pelajar India kat sini, Sinden, mungkin kamu boleh gunakan nama Malaysia. Contohnya macam Syarif ke, tukar nama jadi bahasa Malaysia kan. Syarif ke, ataupun Soeb ke, kan. Selain daripada sini. Contoh itu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ni tak perlu. Malaysia still lagi bebas menggunakan nama mengikut bahasa keturunan masing-masing. Jadi di Indonesia tak boleh Indonesia tak boleh. Baik. So, Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak nasionalisme. 3 asas sumpah tersebut iaitu satu tanah air,
satu bangsa dan satu bahasa untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa, mewujudkan perpaduan negara. Jadi bagi mengukuhkan perjuangan pertubuhan ini, Soekarno telah mempelopori pertubuhan pembentukan seperti Permuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, iaitu gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. So, inilah dia. Okey, kalau kita nak tengok antara watak-watak utama dalam nasionalisme di Indonesia, iaitu seperti Raden Ajeng Kartini, kemudian juga Muhammadiyah, kemudian juga Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia dan juga Parti Nasionalis Indonesia, dan jangan lupa Soekarno. Itu nasionalisme di Indonesia. Okey. Jadi sebab itu di antara Indonesia dengan Malaysia, kita tahu bahawa Indonesia yang dapat kemerdekaan lebih awal, iaitu pada tahun 1945. 1945 Indonesia dah pun merdeka. Kita lambat lagi. Kita tahun 1957. So di sini perbezaannya. Baik. Okey. Selesai di Indonesia. Di Thailand. Di Thailand ni sangat unik. Okey. Kalau kita tengok di Asia Tenggara contoh kita tengok perbandingan Sebagai contoh, kalau macam kita tengok di Filipina. Filipina mereka menentang Sepanyol. Okey, rakyat Filipina menentang Sepanyol dan juga menentang Amerika. Ya. Tapi kalau di Burma, mereka menentang pengaruh British. Okey, menentang penjajahan British. Itu di Burma. Kemudian di Vietnam, mereka menentang penjajahan Perancis. Ya. Perancis penjajahnya itu di Vietnam. Kemudian di Indonesia menentang penjajahan Belanda. Okey, namun di Thailand mereka menentang siapa, cikgu? Mereka tak menentang siapa-siapa. Thailand mereka tidak menentang mana-mana kuasa penjajah. Ini uniknya. Dan soalan trial baru-baru ni selalu keluar daripada nasionalisme di Thailand. Ini kira katakan sebagai subtopik yang hangat dalam trial baru-baru ini dalam trial SPM baru-baru ini. Baik. So kita lihat nasionalisme di Thailand ni berbeza. Kenapa dia berbeza, cikgu? Okey, jom kita tengok. Nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan nasionalisme di negara lain. Okey, yang bersifat anti penjajah, perjuangkan kemerdekaan kan. Tapi gerakan nasionalisme di Thailand ni bertujuan untuk apa tahu? Mempertahankan kedaulatan negara. Itu satu. Kemudian menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Dua ni. Mempertahankan kedaulatan negara, kemudian menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Dan nasionalisme ini dicetuskan di Thailand bukan daripada rakyat, tapi dicetuskan oleh Raja Thailand tu sendiri. Kau tengok, Raja Thailand sendiri yang mencetuskan nasionalisme itu. Melalui apa tahu? Usaha-usaha diplomasi, maknanya usaha bertolak ansur, dan juga pemodenan. Especially Raja Mongkut. Ini memang korang kena ingat Raja Mongkut. Raja Mongkut ni punyalah dia bijak. Dia bina hubungan baik dengan kuasa-kuasa barat. Bina hubungan baik dengan British, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Dia buat hubungan baik. Jadi baginda memulakan langkah pemodenan. Maknanya baginda telah memulakan pemodenan di Thailand dengan melaksanakan birokrasi barat. Kalau ada pelajar yang tak tahu, birokrasi barat ni bermaksud pentadbiran seperti barat. Itu birokrasi pentadbiran seperti barat. Apa yang mencontohi barat lah. So itu dipanggil birokrasi barat. Dan bagaimana dia buat langkah pemodenan ini? Dia bawa masuk penasihat-penasihat barat. Penasihat-penasihat barat
dibawa masuk untuk apa? Untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran, keuangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Malah ada guru daripada barat, especially daripada British. Untuk apa? Guru ini akan mengajar tentang sistem pendidikan barat. Jadi, langkah-langkah ini telah membentuk imej Thailand, yang mana imej Thailand sebagai negara yang bersahabat dengan barat. Dia bukan penentang barat, tapi negara yang bersahabat dengan barat. Jadi, pemodenan negara dan dasar terbuka Raja Mongkut ini telah diteruskan oleh putera baginda, anak baginda, iaitu Raja Chulalongkorn. Okey, so ada dua nama raja ni, Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Dan Raja Chulalongkorn ni nak jadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajahan kuasa barat, especially British. Sebab itu Thailand antara negara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa barat. Tak pernah sampai sekarang. Tak pernah dijajah sampai sekarang. Bagus baik. Itu nasionalisme di peringkat yang pertama. Dia ada dua peringkat. Peringkat yang kedua kalau kita lihat di sini, iaitu nasionalisme dalam kalangan rakyat pula timbul semasa pemerintahan Raja Vajiravud. Kerana apa Raja Vajiravud ni? Kelemahan pentadbiran Raja Vajiravud ini telah menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Apa yang Raja Vajiravud buat? Baik, kelemahan pentadbiran maksudnya apa tahu? Raja Vajiravud ni tidak pandai untuk membuat keputusan bagi perkembangan ekonomi. Kemudian juga tindakan Raja Vajiravud sendiri yang boros berbelanja, overspend duit negara. Jadi rakyat tak suka. Rakyat tak suka Jadi sebab itu dua orang, iaitu Nai Pridi Panomyong dan juga Field Marshal Phibul Songkram. Dua orang ni Nai Pridi Panomyong dan juga Field Marshal Phibul Songkram. Dia inilah yang telah menubuhkan Parti Rakyat, dan Parti Rakyat ini telah melancarkan Revolusi Thai pada 1932. Apa kesan dia? Revolusi Thai ini telah menjaya menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Ingat ni. Soalan selalu tanya apa tahu? Apakah kesan Revolusi Thai pada 1932? Kesan akibat dari Revolusi Thai 1932 adalah tamatnya pemerintahan raja berkuasa mutlak. Jadi, selepas itu ada raja lagi? Ada. Tapi pemerintahan raja berperlembagaan telah diperkenalkan dengan meletakkan raja pada kedudukan yang tertinggi, tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan Thailand yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Jadi, itu yang kedua. Dan di peringkat yang ketiga, ada tiga nasionalisme di Thailand. Yang ketiga, nasionalisme seterusnya berkisarkan rasa apa tahu? Rasa tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Maksudnya, Thailand ni sebenarnya apa tahu? Banyak dia punya ekonomi, kegiatan ekonomi, perniagaan, kedai-kedai dan sebagainya. Semuanya hak milik orang-orang barat dan juga orang-orang Cina. Maka rakyat Thai tak puas hati. Jadi Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Perdana Menteri dia Phibul Songkram, yang tadi tu kan, ini orangnya Phibul Songkram. Phibul Songkram ini telah meluluskan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi
oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi. Peribumi ni maknanya rakyat tempatan lah menggalakkan peribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dan semasa Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Thailand turut memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan negeri utara Tanah Melayu. Untuk pengetahuan kamu, ada beberapa buah negeri di Tanah Melayu yang sebenarnya telah dikuasai oleh Thailand. Jadi itulah 3 perkara berkaitan dengan nasionalisme di Thailand. Dan sebenarnya Thailand sebelum ini bukan nama dia Thailand. Thailand dulu nama dia Siam. Nama asal Thailand ialah Siam. Pada tahun 1939, Siam telah ditukarkan kepada Thailand yang bermaksud tanah bebas. Tanah bebas. Dan kalau kita lihat birokrasi barat Raja Mongkut, apa yang Raja Mongkut buat? Raja Mongkut sebenarnya telah membawa masuk 80 orang penasihat barat, penasihat kewangan, pelabuhan dan polis daripada Britain, penasihat kastam daripada Amerika Syarikat dan juga penasihat ketenteraan daripada Perancis. So kalau kita lihat, memang hebat Thailand ini sebenarnya. Kerana apa? Kerana mereka boleh untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka tanpa dijajah kuasa barat. Cikgu tahu korang terdiam daripada tadi. Ada tak mana-mana bahagian yang korang tak faham? Nak cikgu explain lagi berkaitan dengan nasionalisme di Indonesia dan nasionalisme di Thailand? Ada nak tanya? Cikgu tahu dengan 2 subtopik ni pun kawan dah macam macam pening. Faham. Benda baru kan. Tiba-tiba ada nama pelik-pelik kan. Seperti Cikgu, Ya. saya ada soalan. Ya. Di nasionalism Thailand menyatakan hasil daripada campur tangan di antara Thailand dengan Jepun. Thailand ada untung sebab dapat hak semula terhadap wilayah di Indochina dan negeri utara Tanah Melayu. Ya, Saya betul. tanya, Thailand bukan ke memang dah ada hak dekat negeri utara Tanah Melayu? Kenapa cakap memperoleh hak semula, cikgu? Thailand memang dah ada. Bagus. Baik, sebenarnya Jepun sebenarnya telah menyerahkan beberapa negeri di bawah pemerintahan Thailand sebagai tanda terima kasih Jepun kepada Thailand kerana membenarkan Jepun untuk mendarat di Thailand untuk menyerang Tanah Melayu. Dan untuk pengetahuan kamu, sebenarnya bila dikatakan dirujuk kepada negeri-negeri Tanah Melayu utara, cikgu, yang sekarang ni memang dah negeri utara kan dalam Malaysia. Macam mana pula dia nak bagikan negeri-negeri yang lain itu? Negeri yang mana ni? Mungkin ramai kamu yang akan bertanya, yang mana satu negeri yang dirujukkan tu sebagaimana yang diserahkan kepada Thailand itu? Sebenarnya ada kawasan-kawasan yang telah diberikan kepada Thailand. Ada merujuk kepada negeri-negeri yang berhampiran seperti Kelantan, Kedah dan juga Perlis. Sebenarnya. Dan untuk pengetahuan kamu, mungkin cikgu boleh sharekan di sini berkaitan dengan kawasan-kawasan itu ya. Baik. So cikgu bawa kamu untuk meninjau kawasan. Boleh? Cikgu bawa kamu untuk tinjau kawasan Baik. Kalau kita pergi ke negeri-negeri utara ni, negeri utara ni
Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, sebenarnya dulu Yala ni, okey, kamu tahu daerah Yala ni, Yala ni dulu sebahagian daripada Kedah. Naratiwat ini, okey, sebahagiannya daripada negeri Kelantan. Dan kalau kamu tengok yang sebelah atas daerah Satun ni, okey, kawasan Satun ini sebenarnya termasuk dalam Perlis. Ya, betul. Tabal tu di Kelantan tu. Jadi negeri-negeri ini telah diserahkan kepada kawasan-kawasan ini telah diserahkan kepada Thailand, okey, dalam perjanjian Inggeris Siam, okey, back to 1864, okey, 1864. Dan kemudian yang ini, okey, kemudian dikembalikan kepada negeri-negeri tersebut, kemudian dipulangkan semula oleh Jepun kepada Thailand, okey, untuk Satun, Yala dan juga Narathiwat. So itulah yang berlaku sebenarnya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kawasan-kawasan yang negeri-negeri utara, ya, negeri-negeri utara diserahkan kepada Thailand. Baik. Kemudian ada yang bertanya, okey, cikgu, nasionalisme kat Thailand ni tak ada pertumpahan darah ke? Tidak. Tak ada. Sebab nasionalisme itu bermula daripada raja dia sendiri, iaitu Raja Mongkut dan juga Raja Chulalongkorn. So bila raja dia sendiri yang membuat perubahan, maka rakyat ikut. Rakyat ikut. Kemudian apabila berlaku revolusi Thailand, okey, pada tahun 1932 itu, maka ditamatkan sistem berkuasa mutlak dan bermulalah sistem raja berperlembagaan. Itu pun tidak ada pertumpahan darah. Ya, okey, tidak ada pertumpahan darah. Baik. Okey, mungkin kamu tertanya, cikgu, apa beza antara raja berkuasa mutlak dengan raja berperlembagaan? Kamu tahu tak beza dia? Tahu tak perbezaan antara raja berkuasa mutlak Thailand dulu tu dengan raja berperlembagaan? Okey, bagus. So ramai tak tahu Baik, ramai tak tahu. So cikgu bagi tahu kat sini. Okey. Raja berkuasa mutlak dengan raja berperlembagaan ini macam apa tahu? Macam Kesultanan Melayu Melaka dengan yang di Pertuan Agong sekarang. Okey, nampak Okey, iaitu macam Kesultanan Melayu Melaka dulu dengan yang di Pertuan Agong sekarang. Baik. Yang Kesultanan Melayu Melaka dulu itu pemerintahan raja berkuasa mutlak, di mana segala-gala keputusan, undang-undang, cukai, kemudian pentadbiran dan sebagainya itu berada dalam tangan sultan ataupun raja. Itu pemerintahan raja berkuasa mutlak. So total power. Okey, total power di sultan. Itu kuasa mutlak. Tetapi bila sistem raja berperlembagaan, maksudnya sistem raja yang mana dia di atas dia ada perlembagaan. Dan perlembagaan itu bermaksud undang-undang ataupun ada law. Kalau dulu raja berkuasa mutlak, raja itulah dia yang akan create law. Nowadays, raja di bawah. Law dah create dah. Okey, undang-undang dah buat di atas. So even bukan saja undang-undang itu perlu dipatuhi oleh rakyat, but then perlu dipatuhi juga oleh raja-raja. You see? So itu perbezaan antara sistem raja berkuasa mutlak dan sistem raja berperlembagaan. So that's why yang di Pertuan Agong sekarang ini, kalau kamu lihat, dia memang ketua utama negara. Tetapi undang-undang bukan dia buat. Undang-undang bukan yang di Pertuan Agong buat. Tetapi undang-undang dibuat di dalam parlimen. Dan parlimen menjadi badan undang-undang tertinggi di negara kita. So bila undang-undang tu dah buat, bukan sahaja rakyat kena ikut, malah menteri-menteri dan juga raja-raja pun kena patuh kepada perlembagaan itu ataupun undang-undang itu. So that's what we call sistem raja berperlembagaan.
perlembagaan. So, nampak tak perbezaan dia? Nampak perbezaan dia? So, itulah yang berlaku di Thailand. Bila ditamatkan sistem raja berkuasa mutlak, maka dimulakanlah sistem raja berperlembagaan. Jadi itulah yang berlaku, iaitu nasionalisme di Indonesia dan juga di Thailand. So ada yang tanya, cikgu, kenapa nama dia pelik-pelik sangat? Yelah, dah nama pun di Thailand, dah pun namanya di Indonesia, di Thailand, dan tentulah nama dia beza daripada orang Malaysia. Takkanlah nama orang Thailand itu, nama dia kau nak letak nama Wuskor. Takkan nak letak nama dia sebagai nama Adin. Takkan tak nama dia Abdul Rahman. Macam orang Malaysia je, cikgu. Kan? Ini cerita Malaysia ke cerita Siam ni? Cerita Thailand. Cerita Thailand, watak-watak dia Thailand lah. Kan? Nama-nama pun nama-nama orang Thailand. Kan? Takkanlah nama-nama macam orang kita. Itu peristiwa di Malaysia. Cikgu, betul ke Malaysia dipandang tinggi semasa zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir? Sebenarnya Malaysia dipandang tinggi dalam bidang ekonomi kerana Tun Dr. Mahathir telah berjaya meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. Dulu negara kita ni negara pertanian, bergantung kepada biji timah, getah, kelapa sawit. Itu negara kita, Malaysia. Apabila datang Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir telah mengubah daripada negara pertanian kepada negara perindustrian. Dan Tun Dr. Mahathir telah menjadikan dasar pandang ke timur, iaitu mencontohi negara-negara seperti Jepun, Korea untuk memajukan Malaysia. So itulah peranan Tun Dr. Mahathir sebenarnya. Aduh, soalan. Ada yang tanya, betul ke dulu zaman Mahathir nasi lemak dengan teh tarik cuma RM1? Ya, betul. Zaman cikgu dulu, nasi lemak baru 50 sen. Compare dengan korang. Zaman cikgu dulu, nasi lemak, nasi. Kemudian ada ikan bilis, ada kacang, ada timun. Kemudian ada sambal. Ada lauk sotong. Sotong kering Sotong kering atas tu. Korang tahu berapa? Nasi tak ada? Nasi confirm lah ada. Ada nasi juga. Kamu tahu berapa? Masa tu cikgu beli, masa tu darjah 5 tau. Darjah 5, nasi lemak itu pada tahun 88. 1987. 50 sen. Tu 50 sen nasi dengan lauk sotong. Sotong sambal serta yang lain-lain tu 50 sen. Mahal gak 50 sen tau. Sekarang ni kalau lauk sotong berapa? Mau-mau RM5 atau RM6, sekarang RM5, RM6. So kalau ada yang tanya, kenapa macam tu, cikgu? Kenapa perbezaan macam tu? Ingat, bahawa dunia, seluruh dunia, kita ambil secara general lah. Penduduk makin dunia ni makin berkurang ke makin bertambah? Cikgu tanya korang. Penduduk dunia makin bertambah, betul? Bila makin bertambah, maka permintaan terhadap makanan semakin bertambah tak? Permintaan terhadap makanan, of course, semakin bertambah. Bila permintaan terhadap makanan semakin bertambah, makanan tu bilangan dia makin banyak ke makin sikit? Cikgu tanya korang. Bilangan beras makin banyak ke makin sikit sebenarnya? Banyak. Tak. Tak sebenarnya. Bilangan dia memanglah secara relatifnya memang semakin banyak, tetapi bilangan penduduk yang berganda-ganda ni menyebabkan makanan tu cukup ke tak cukup? Makanan tu tak cukup. Makanan tak cukup. Bila makanan tak cukup, menyebabkan harga makanan, oleh kerana permintaan tinggi,
barang makanan kurang, maka harga dia akan naik sedikit demi sedikit. Ya, seluruh dunia menghadapi ini. Seluruh dunia menghadapi kenaikan harga barang. Ini dipanggil sebagai inflasi. Ini dipanggil sebagai inflasi. Siapa sini yang tak faham kenapa yang jadi macam tu? Siapa kat sini yang tak faham kenapa benda ni jadi macam tu? Okey, kita telah lihat berkaitan dengan nasionalisme di Indonesia dan juga nasionalisme di Thailand. Okey, jadi kita nanti akan lihat tentang kesedaran nasionalisme di negara kita. Macam mana boleh sampai di negara kita. So, nasionalisme ini, bermana bab ini, senang cerita bab ini sebenarnya daripada idea nasionalisme daripada Barat, turun kepada nasionalisme di Asia, turun kepada nasionalisme di Asia Tenggara dan turun lagi kepada nasionalisme di negara kita. So dia semakin niche, semakin narrow ke negara kita. Itu sifat bab 2 ini. So nak kita sambung lagi ataupun kamu rasa macam kamu nak beri soalan-soalan ataupun kamu rasa cukuplah cikgu, tepulah cikgu dengan nasionalisme Indonesia dan juga Thailand ke macam mana? Cikgu. Ya. Apa dia? Tiba-tiba kau ni. Ada soalan? Ya. Persoalannya pula. Okey, baik, cikgu bacakan soalannya. Okey. Cikgu. Saya ni otak macam belon. Ya. Cikgu. Saya so Ukraine dengan Rusia sekarang berperang kan cikgu. Okey. Peperangan tu dah kira macam dah declare war je ke? Dah declare war maksudnya dah full. Faham tak cikgu? Dah full macam macam kalau mula-mula sedikit fully serangan ke apa macam tu? Full dia macam tambah serangan semua yang tu dah berperang, dah declare war. Ataupun sedikit je macam sampai tahap ceroboh. Ceroboh. Ceroboh ataupun dah declare full war. Kamu terima muncul bisgo ni. Okey, baik. Sebenarnya kalau nak diikutkan, sebenarnya peperangan itu hanyalah sekadar serangan ke atas bandar utama iaitu Kiev, itu je. Dia maknanya pencerobohan, dia belum fully perang besar lah, belum. Namun kita tak mengharapkan ianya menjadi besar. Kita tak mengharapkan dia menjadi besar sebab kita khawatir ianya akan menjejaskan negara-negara lain dan akan mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Ingat, jangan berharap pada Perang Dunia Ketiga. Kau ingat Perang Dunia Ketiga ni bukan macam PUBG semua. PUBG boleh kau turun, kemudian kau tembak-tembak, kau mati, kemudian on balik, kan? Lepas tu kau boleh main lagi. Ini tak Ini kalau dah kena tembak mati tu memang mati terus. Jangan kau ingat, uish, boleh ni, kan? Mentang-mentang korang selalu menang kat PUBG. Kalau sampai sini aku dah sedia dah. Aku memang hebat dalam PUBG. Halo, itu PUBG Ini real tau. Kalau kena tembak kalau kena tembak luka betul. Jangan kau main-main. Dah stop game. Alhamdulillah dah stop game betul. Jalan-jalan entah lagi. Sebenarnya game tak logik ni.